Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan muslimin muslimat sidang penonton video rakaman yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi peluang untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi masih ada umur, selagi masih ada nafas, maka selagi itulah kita masih ada peluang untuk mengumpul bekalan yang secukupnya dalam perjalanan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. InsyaAllah khususnya buat ahli qaryah, ahli jemaah surau Asy-Syakirin Taman Legenda Suria, kita akan sama-sama menyambung perbincangan tentang rukun-rukun solat daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kita akan ulang kaji rukun solat yang sebelum ini, rukun solat yang ke-9, 10 dan 11. Ini mungkin beberapa kesimpulan daripada 3 rukun ini, iaitu yang ke-9 daripada rukun-rukun solat ialah membaca tahiyat ataupun membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir ataupun membaca yang kita panggil tasyahud akhir. Yang ke-9 ini merupakan rukun qauli, rukun bacaan. Jadi perlu dibaca sehingga didengari oleh telinga. Dan pada rakaman yang lalu, siri kedua bulan Februari, ini siri ketiga, kita telah pun mengulang kaji bahawa setiap rukun qauli ini perlu diperdengarkan, perlu kita baca, mana sebut bukan di dalam hati pastinya, dan kadar kita baca itu sehingga telinga kita boleh dengar. Tidaklah terlalu kuat sehingga seperti bacaan seorang imam pula, seorang imam yang membaca di dalam membaca Al-Fatihah atau surah dalam solat, tidak begitu. Membaca rukun ke-9 iaitu membaca tahiyat akhir. Manakala rukun ke-10 ialah membaca ataupun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada 2 rukun ni, rukun ke-9 baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, dan daripada rukun ke-10 berselawat, maka 2 ini biasanya kita akan baca dengan lebih ataupun dengan kadar bacaan yang paling sempurna lah biasanya. Sempurna maksud saya, kalau bacaan tahiyat akhir biasa kita akan baca ataupun yang kita pelajari di zaman mula-mula belajar dahulu, muslimin dan muslimat belajar di sekolah-sekolah daripada zaman
sekolah lagi, zaman mak ayah kita lagi di tanah Melayu ini pun kita akan baca sehinggalah habis solawat Ibrahimiyah, ataupun yang ditutupi diakhiri dengan innaka hamidum majid. Walaupun selepas itu ada sunat membaca doa selepas tasyahud, selepas habis solawat Ibrahimiyah. Di antaranya ialah doa memohon perlindungan daripada fitnah api neraka kubur, fitnah hidup mati, dan juga fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi biasanya kita akan baca tahiyat akhir ini sehingga sempurna. Tetapi sekadar ataupun untuk makluman, kita perlu tahu kadar yang paling minima, yang mengesahkan tahiyat, yang mengesahkan sembahyang. Kalau dalam tahiyat awal, di mana tahiyat awal ni kita maklum rukunnya ialah sunat ab'ad, sunat yang merupakan sebahagian daripada solat. Kalau tertinggal, sama ada sengaja ataupun tidak, tak sengajalah sepatutnya, maka akan ditampung dengan sujud sahwi, sama seperti doa qunut pada sembahyang subuh. Jadi bacaan kalau nak diikutkan, ataupun kalau yang kita fahami ialah bacaan tahiyat awal, tasyahud awal yang kita baca itulah merupakan sekurang-kurang bacaan pada tahiyat akhir, sekurang-kurang bacaan pada tahiyat akhir. Maknanya kalau dalam tahiyat akhir kita baca sampai habis selawat, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian katakan kita ataupun seorang yang sembahyang itu terus salam, Assalamualaikum warahmatullahi, makanya solatnya dikira sah. Tapi untuk tahiyat akhir kita teruskanlah bacaan. Jika berlaku apa-apa, contohnya memang perlu ringkas ataupun terlupa, maka solat itu sah. Terlupa sampai selawat Allahumma salli ala Muhammad, tak sambung lagi dah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak sambung solawat Ibrahimiyah, terus bagi salam, maka solat seseorang itu sah. Dan satu perkara, ketika tahiyat awal, maka bacaan yang paling panjang pula ataupun yang paling sempurna pula ialah bacaan yang biasa kita baca, dan bacaannya sehingga membaca selawat ke atas Nabi tanpa membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Maknanya sampai Allahumma salli ala Muhammad, kemudian terus naik qiyam, berdiri rakaat ketiga. Dan di dalam mazhab Syafi'i, jika kita baca sambungannya, iaitu bermula dengan selawat ke atas keluarga Nabi, maka hukumnya makruh. Maka kita perlu tahulah pembahagian itu. Bukan selawat itu makruh, tetapi bukan selawat itu sendiri, tetapi gabungan ataupun menambah itu sebenarnya. Menambah selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat awal itu hukumnya makruh. Dan tahiyat ataupun bacaan yang saya bacakan sebentar tadi pun sebenarnya merupakan bacaan yang sempurna lah. Ada bacaan minima, sebagaimana yang pernah saya baca pada siri kedua sebelum ini, iaitu dengan agak ringkas. Yang boleh saya terangkan, Assalam itu dengan tanpa alif lam, Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Jadi tetapi tidak perlulah kita membaca pula ataupun
nak menghafal pula yang sekurang-kurang kadar bacaan tahiyat akhir. Jadi bila tahiyat akhir ini, apabila kita tahu ianya rukun qauli, maka kita perlu jaga huruf dan juga sabdunya, ataupun kita kena jaga kalimahnya, tidak boleh tertinggal, ataupun di dalam kita membacanya, kita tidak boleh ada selang yang lama, ada diam yang lama. Jika tidak, perlu diulang semula. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan setakat diam ambil nafas, tapi diam, terdiam, ataupun na'uzubillah, teringat benda lain lama, nak sambung balik. Assalamualaikum ayuhan nabi, maka tidak sah. Tidak sah bacaan yang sebelum itu, maka kena ulang balik. Tidak sah terus yang bacaan seterusnya. Tidak boleh sabdu pun kita perlu jaga. Jadi bila baca tahiyat ni memang agak tekan sikit lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalam. Pada alif lam tu kena, sabdu itu kena dijaga. Begitu juga dengan huruf. Kalau at-tahiyyatu dengan ha. Paling kurang jangan sampai at-tahiyyatu, sampai bunyi ha. Kalau ha tu tak cukup pedas pun tidak mengapalah. Janji lepas kadar paling kurang, tak tertukar huruf. Kemudian rukun ke-10 berselawat ke atas Nabi, yang dengan lafaz paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, ataupun lafaz yang lain sallallahu ala Muhammad. Dan di dalam tahiyat akhir ini kita akan baca dengan sempurna, iaitu bersambung dengan selawat Ibrahimiyah, dan di hujungnya juga digalakkan kita membaca doa, kita menghafal doa, bermula dengan ada doa versi yang panjang, iaitu yang berbunyi Allahumma ghfirli ma qaddamtu, habis bacaan selawat Ibrahimiyah fil alamin innaka hamidum majid. Disambung lagi Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bolehlah dihafal. Jika tidak hafal, boleh cuba hafal, dan juga yang ringkasnya boleh kita baca doa perlindungan daripada fitnah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bagus. Kerana Nabi SAW sangat mengambil berat, sehingga sunat kita baca, disuruh kita baca setiap kali selepas membaca tasyahud akhir, iaitu betapa Rasulullah mengambil berat supaya umatnya meminta doa perlindungan daripada fitnah Dajjal di akhir zaman yang dibaca di dalam solat lagi, pada setiap kali baca selepas bacaan tasyahud akhir. Kemudian setelah kita membaca rukun ke-9 dan ke-10, iaitu membaca tasyahud akhir dan berselawat ke atas Nabi SAW, maka kita akan memberi salam. Memberi salam itu rukun ke-9 tasyahud, membaca tasyahud akhir. Rukun ke-10 selawat ke atas Nabi. Rukun ke-11 ialah duduk sendiri, iaitu duduk ketika membaca tasyahud akhir, duduk ketika berselawat ke atas Nabi SAW, dan duduk ketika memberi salam. Di mana memberi salam ini ialah rukun yang duduk itu rukun fi'ali lah. Kalau duduk, rukun ke-11 daripada rukun solat merupakan
rukun fi'li, rukun perbuatan. Manakala rukun ke 12 iaitu memberi salam ialah rukun qauli, iaitu lafaz salam itu assalamualaikum warahmatullah. Maka assalam, lafaz salam itu juga perlu disebut dengan betul dan didengari juga oleh telinga sendiri. Tentang duduk tahiyat akhir, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam mazhab Syafi'iyah, duduk tahiyat akhir ini ialah duduk yang dinamakan duduk tawarruk, iaitu duduk dengan kaki kiri bersilang ke sebelah kanan. Kita tak biasanya kita terus panggil duduk tahiyat akhir. Kemudian duduk satu lagi, duduk iftirash, duduk di atas kaki, duduk di atas tapak kaki kiri dan ditegakkan, dipacakkan tapak kaki kanan. Kita panggil itu duduk tahiyat awal dan namanya ialah duduk iftirash. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sunat pada tahiyat awal kita duduk iftirash dan sunat pada tahiyat akhir duduk tawarruk. Manakala mazhab yang lain berbeza. Ada tiga keadaan. Ada mazhab lain seperti mazhab Hanafi, maka mereka akan duduk pada tahiyat awal dan tahiyat akhir kedua-duanya dengan bentuk duduk iftirash. Ataupun ada mazhab yang lain, pada kedua-dua tahiyat mereka akan duduk dengan duduk tawarruk. Maka ini semua ialah satu ikhtilaf, dan apabila kita melakukan yang sunat di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka ianya dikira sunat, dapat pahala sunat. Jika tak buat macam tu, maka tidak dapat pahala sunat, tetapi sembahyang tetap sah. Sembahyang tetap sah. Kalau katakanlah tak dapat pacakkan kaki, kan, tahiyat awal tidak dapat, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kaki itu tak dapat, kaki kanan tu tak dapat dipacakkan, tidak dapat letakkan di atas lantai perut jari tu, maka tidak sempurnalah sunat kedudukan duduk yang hukumnya sunat itu. Namun begitu, jika ada keuzuran maka tidak mengapa, insya-Allah akan diberikan pahala dengan sebab yang lain. Contohnya memang uzur, maka dengan sebab ada menghadapi masyaqqah keuzuran itu, namun digagahkan juga, maka dapat pahala insya-Allah. Tapi untuk orang-orang muda, anak-anak muda, ataupun orang yang fizikalnya kurus, tak sakit, kakinya tak sakit, maka boleh diusahakan. Kalau anak-anak muda ni, kalau anak-anak kita, maka latih, paksa. Kalau pengalaman saya lah, masa belajar tahfiz dulu, masa tu memang yalah, kadang-kadang pacak kaki, kadang-kadang tak pacak. Jadi guru kita, ustaz kita mentarbiah kita supaya paksa buat, dan memang rupanya memang boleh buat pun. Memang boleh buat kerana fizikal yang masih muda dan masih mampu sebenarnya. Melainkan orang yang memang sakit ataupun orang tua, maka tidak perlulah memaksa. Sama juga kalau pacakkan ataupun tegakkan jari kaki ketika sujud, maka itu wajib. Wajib letakkan sebahagian, sekurang-kurangnya sebahagian daripada perut jari kaki. Hukumnya wajib. Namun begitu, kalau memang tidak mampu, ada keuzuran sakit kaki sehingga tak boleh letak langsung, ataupun sebelah aja letak, sebelah lagi terangkat, maka tidak mengapalah kerana uzur. Tapi kalau tak ada uzur, perlu tegakkan sebahagian kaki. Kalau macam ni, masa sujud tanpa ada keuzuran, maka dikira tidak sah. Baik, bagaimana duduk iftirash dan juga duduk tawarruk itu? Bolehlah kita, ataupun saya akan tunjukkan yang sebagaimana yang telah kita amalkan lah. Cuma mungkin nak tunjukkan sedikit. Ini duduk tahiyat. Keadaan tangan, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Kita mula saja duduk, contohnya tahiyat awal, Allahu Akbar.
maka apabila kita mula duduk, terus sahaja tangan kiri dibukakan dan dirapatkan di atas, betul-betul di atas peha, hujung peha. Kemudian tangan kanan, jari tangan kanan digenggamkan, melainkan jari telunjuk yang dipanggil sababah ataupun muhallilah dalam bahasa Arab, manakala ibu jari berada pada ruas yang kedua pada ibu jari, dan posisi begini. Posisi ni dipanggil posisi 53. Posisi 53. Maka apabila kita membaca bacaan tahiyat, apabila sampai asyhadu an la ilaha illallah, maka kita akan angkat jari dan berterusan sehingga habis tahiyat. Kalau pada tahiyat awal akan berterusan sehingga kita bangun. Asyhadu Allahumma salli ala Muhammad, barulah naik ke rakaat ketiga. Kalau pada tahiyat akhir, sehinggalah salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehinggalah fil alamin innaka Hamidum Majid, baru letak Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi itulah keadaan jari. Dan ketika jari itu diangkat, jari ibu jari ini diangkat pada ketika menyebutkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan mata melihat jari telunjuk ketika diangkat itu. Kalau dalam mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi, maka mereka akan angkat sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah, dan terus letak semula. Jadi memanglah kalau kata kita sembahyang solat bersebelahan saudara kita yang mazhab Hanafi, maka mereka kalau mereka ternampak jari kita tu, jadi mereka pun terfikir bila jari dia nak letak, bila nak turun tu. Dan kalau mazhab lain, contoh seperti mazhab Maliki, mereka akan mengangkat itu pada setiap kali menyebut lafzul jalalah, lafaz kalimah Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, kita akan angkat pada illallah, kemudian berkekalan sehingga tahiyat itu selesai. Baik. Kedudukan kaki. Kalau pada tahiyat awal, maka kaki kanan dipacakkan, jari kaki ini dipacakkan, lalu ibu jari ataupun anak-anak jari kita ini menghadap ke arah kiblat. Manakala kita akan duduk di atas tapak kaki kiri, Jadi inilah yang dinamakan duduk iftirash ataupun duduk tahiyat awal. Dan juga kita akan duduk begini pada duduk di antara dua sujud. Manakala duduk yang dinamakan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, maka daripada posisi depan kita akan silangkan kaki kiri keluar ke sebelah kanan, manakala kaki kanan juga dipacakkan, tapak kaki begini dipacakkan juga sehingga ke arah jari ini ke arah kiblat, dan bahagian kaki kiri bersilang ke bawah kaki kanan, Jadi itulah kedudukan ataupun posisi duduk tahiyat awal yang dinamakan dengan duduk tawarruk, duduk iftirash. Tahiyat awal iftirash, manakala posisi duduk tahiyat akhir dinamakan dengan duduk
tawarruk. Bentuk kedua-dua duduk ini ialah posisi kedua-dua, posisi tawarruk dan posisi iftirash ini ialah hukumnya sunat. Tetapi duduk itu sendiri, duduk pada tahiyat akhir, duduk ketika membaca tasyahud akhir, berselawat dan memberi salam, hukumnya ialah wajib. Mungkin ada orang yang uzur, maka dia akan duduk seperti mana yang dia duduklah. Kalau duduk atas kerusi contohnya, maka di atas kerusi itulah, dengan duduk, posisi duduk atas kerusi itulah dia akan menyempurnakan ketiga-tiga rukun ini, iaitu baca tasyahud akhir, berselawat dan juga memberi salam. Ataupun mungkin duduknya, katakan mazhab Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i, kita mungkin ada orang yang di kalangan kita, di kalangan orang mazhab Syafi'i, dua-dua duduk tahiyat dia bentuk iftirash, bentuk tahiyat akhir. Kerana kalau pada tahiyat akhir itulah tak dapatlah sunat duduk tahiyat akhir, mungkin kerana keuzuran, ataupun jika tidak ada keuzuran, sembahyang tetap sah tapi tidak dapat pahala sunat. Kadang berlakulah, kalau sebelum ni kita sembahyang rapat-rapat, jadi bila nak duduk tahiyat akhir tu tak dapatlah duduk yang bentuk tawarruk tu, kaki bersilang, kaki kiri masuk bawah kaki kanan. Sebab apa? Ruang sempit. Terutamanya orang yang ada keuzuran lah. Macam saya mungkin ada keuzuran sikit, fizikal agak besar, jadi tak muat, tak boleh nak dapat posisi tu. Ataupun orang yang dia terlupa pada duduk tahiyat awal, dia tak duduk iftirash, dia terduduk tahiyat akhir, terduduk tawarruk, maka dia tak perlu ubah. Dia tidak perlu ubah. Takut mengubah tu menyebabkan pergerakan yang besar pula, 3 pergerakan yang besar. Jadi dia kekal saja dalam bentuk duduk tahiyat akhir tu. Kemudian imam bangunlah untuk rakaat ketiga. Maka itulah di antara beberapa perkara yang berlaku pada rukun ke-9, 10 dan 11 ini. Di mana rukun ke-12 ialah salam. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, iaitu bulan Mac, tentang rukun ke-12, iaitu rukun memberi salam. Ada juga perbezaan lah yang kita perlu fahami. Walaupun lafaz itu tetap lafaz salam, di antara memberi salam di luar solat dengan di dalam solat. Kerana kalau di luar solat kita memberi salam, tidak ada berkait dengan sah atau tidak. Tetapi di dalam sembahyang kita perlu tahu kaedahnya, rukunnya, syaratnya, supaya salam kita itu sah, lalu menyempurnakan kesahihan solat sembahyang. Dan di antara perkara yang di dalam tahiyat akhir juga ialah di antaranya ialah kita termasuk juga bacaan tahiyat akhir itu sendiri. Kita sunat kita mentadabbur, memerhatikan, mengambil tahu makna bacaan-bacaan dalam solat yang bermula daripada takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan tasbih-tasbih yang lain. Di mana bacaan tasyahud akhir ini yang merupakan rukun ini ialah bacaan yang isi kandungannya merupakan penyerahan ataupun pengakuan segala keselamatan ataupun segala salam penghormatan yang sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga isi kandungan yang lain ialah berselawat dan salam kepada junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang rukun. Kemudian yang sunatnya iaitu tambahan ataupun bacaan selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita amalkan sunat itu, maka kita perlu tahu
bahawa kita berselawat juga kepada keluarga Nabi SAW dan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya di dalam setiap kali tahiyat. Kerana junjungan Rasul SAW jasanya terlalu besar untuk kita sebagai umat akhir zaman. Begitu juga berkait dengan atuk kepada Rasulullah, iaitu Nabi Ibrahim AS, di mana banyak kaitan syariat di zaman Nabi Ibrahim AS. Ia menjadi syariat juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, seperti tawaf, ibadah haji, kurban. Ianya merupakan syariat yang telah disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim AS, lalu diwarisi ataupun disyariatkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Semoga kita dapat ilmu ataupun pelajaran yang kita dapat faham daripada rukun-rukun solat akan menambahkan lagi keelokan solat kita, dan kita dapat tahu batasan antara sah dan tidak. Batasan di antara sah dan tidak. Bukan hanya sekadar untuk tahu saja ataupun sekadar untuk ada pengetahuan, namun begitu kita gabungkan dengan amal dan kita sampaikan supaya setiap kita dapat betulkan perkara fardu ain ini, memperbetulkan bacaan dalam sembahyang, memperbetulkan perbuatan dalam sembahyang, dan kita tahu mana yang sunat, mana yang rukun, apa syarat dalam sembahyang ini. Maka ini merupakan satu keperluan yang sangat penting di dalam kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.